Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pendekatan lama yang digunakan pakai lebih memberi keutamaan kepada kelompok penjawatan grade tertinggi berbanding pendekatan terkini yang lebih tertumpu kepada peringkat lebih rendah. Pada tahun ini saya akan umumkan bahawa kenaikan itu lebih tinggi dari 13%. Wah, selamat untuk teman-teman semua. Selamat ya. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya, dan kembali lagi bersama aku Rizky tentunya. Kali ini kita masih mau ngelanjutin requestan dari teman-teman semua. Thanks juga untuk teman-teman yang sudah kirimin link requestnya ke DM Instagram aku di @rizkia. Nanti insya Allah video react-nya akan aku buat satu persatu ya teman-teman ya. Ini lagi agak nggak enak badan gitu ya, jadi suaranya agak-agak aneh gitu. Lagi agak-agak bindeng gitu kan, batuk pilek. Oke, tapi tetap semangat untuk membuat video react hari ini tentu saja. Nah, berita akhir-akhir ini nih ya teman-teman, kemarin ada yang share, Kak coba dilihat gitu kan info terbaru dari negara jiran yaitu Malaysia. Ini ada berita terbaru tentu saja tentang kenaikan gaji penjawat awam Malaysia tentu saja. Wah, kalau di Indonesia ini disebutnya PNS ya. Jadi kalau di Malaysia disebutnya penjawat awam. Ada kenaikan gaji? Wah, ini pasti rakyat senang sekali ya. Bukan hanya itu saja beritanya, ada yang lain ternyata. Langsung aja kita nonton videonya. 1, 2, 3. Kenaikan gaji penjawat awam melebihi 13%. Wah, seperti yang diumumkan sekali pada Hari Pekerja 2024 adalah berbeza dengan kenaikan yang pernah dilaksanakan pentadbiran terdahulu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pendekatan lama yang digunakan pakai lebih memberi keutamaan kepada kelompok penjawatan grade tertinggi berbanding pendekatan terkini yang lebih tertumpu kepada peringkat lebih rendah. Pada tahun ini saya akan umumkan bahawa kenaikan itu lebih tinggi dari 13%. Wah, selamat untuk teman-teman semua. Selamat ya. Dan cuma yang meningkat ialah bahawa untuk tahun depan bila kita mulakan pelaksanaan ini, dia akan mencecah lebih dari 10 bilion ringgit. Kerana jumlahnya besar. Dan kenaikannya itu agak lumayan kerana kenaikan terbaik dalam sejarah. Waduh. Kerana kerajaan madani. Jangan lupa. Selamat untuk teman-teman semua ya. Kerajaan lain cakap macam-macam. Hidup sana, hidup sini, tapi pekerja tidak hidup. Gaji tak naik. Itu pun ada yang sokong juga. Itu selingan saja. Bersempena dengan Perhimpunan Hari Pekerja 2024 pagi tadi, banyak pengumuman penting dan baru untuk rakyat Malaysia tahu. Yang pertama, gaji penjawat awam naik lebih daripada 13%, merupakan kenaikan paling tinggi dalam sejarah Malaysia. Dan last ia dinaikkanlah pada 12 tahun lepas, iaitu pada tahun 2012 pada zaman Najib. Yang kedua, sebelum ini gaji minimum untuk penjawat awam adalah RM1,795. Lepas ni akan dinaikkan lebih RM2,000. Yang ketiga, selepas penungguan bertahun-tahun, akhirnya hak pekerja di Sabah Sarawak akan diselaraskan sama macam Malaysia. Dan ini akan dibentangkan di Parlimen pada tahun ini. Yang seterusnya, kadar gaji minimum telah pun disimak semula dan akan dibentangkan dalam Majlis Perundingan Gaji Negara. Dan projek rintis dasar gaji progresif juga akan dilaksanakan pada Jun. Namun begitu, ada juga orang yang mempersoalkan kenapa announcement ini pada bulan Mei. Mentang-mentang nak PRK, 1 Mei adalah Hari Pekerja, Labor Day 1 dunia. Dan tidak ada benda lain lagi yang lebih layak untuk diumumkan hari ini melainkan apa-apa untuk pekerja. Dan benda ini telah lama dibincangkan, bukannya tunggu nak PRK baru nak announce. Dan kalau kita tengok apa yang kerajaan buat sekarang, dia jaga penjawat awam, dia jaga petani. Daripada sekecil-kecil alam ke sebesar-besar alam, semuanya PMX bagi perhatian. Dan kalau ada yang cakap PMX tak cakna, golongan miskin Tegar baru-baru ini kerajaan telah menambahbaikkan program sumbangan asas ramah untuk mereka. Kita tahu ada sumbangan tunang ramah iaitu STR, dan sekarang ni kita juga ada SARA iaitu sumbangan asas ramah. SARA ni merupakan bantuan tambahan kepada STR dan ianya fokus untuk golongan miskin dan juga golongan miskin Tegar. Dan kalau tak silap saya, diorang akan dapat RM100 setiap bulan untuk kegunaan harian melalui IC. So kalau diorang tengah shopping barangan harian, diorang boleh gunakan IC mereka untuk beli-beli barang. Maksudnya 1 tahun diorang akan ada RM1,200 untuk beli keperluan harian. Mungkin ada lagi mula-mula busuk yang katakan kerajaan tak buat kerja. Tapi makin hari kita akan tengok banyak inisiatif kerajaan sediakan untuk rakyat. Dan at the same time, indikator ekonomi menunjukkan memang ada perubahan yang baik untuk negara. Sebagai contoh, kita tengok peluang pekerjaan makin banyak. Pelaburan negara juga makin banyak dan makin tinggi masuk dalam Malaysia. Dan yang paling saya tak faham macam mana seorang Perdana Menteri macam Anwar Ibrahim boleh ke sana ke sini cari pelaburan dan sebagainya, and he is still so sharp and can still do so many things. Bukan macam yang seorang ni yang saya cakap je bohong. Ini sifat ini.
Gaji penjawat awam naik lebih 13%, tertinggi dalam sejarah perkhidmatan awam. Sempena dengan Hari Pekerja 1 Mei 2024, Perdana Menteri telah membuat pengumuman bahawa kerajaan bersetuju untuk menaikkan gaji dekat sektor perkhidmatan awam ni lebih daripada 13%. Dan dakwanya bahawa ini adalah yang paling tertinggi dalam sejarah Malaysia. Wah, Dan kalau kita tengok bagus. ucapan daripada PMX tu, seolah-olah sepatutnya kenaikan dalam gaji perkhidmatan awam tu dinaikkan pada tahun depan lah, iaitu pada tahun 2025. Akan tetapi sebabkan beliau dikatakan telah berjanji untuk melaksanakannya pada tahun ni, Desember jadi ya? dia akan dikuatkuasakan bermula 1 Disember 2024. Kalau mengikut rekod pendapatan minimum dalam sektor perkhidmatan awam ni adalah sebanyak RM1,765. Ini bermaksud selaras dengan kenaikan ni, maka gaji paling minimum adalah sebanyak RM2,000. Alhamdulillah. Akan tetapi semua yang boleh dapat. Kata PMX juga, kalaulah rekod dia tak baik, datang lambat, malas kerja, tak dapat. Semangat Akan dong. Tetapi, kenaikan dalam gaji perkhidmatan awam ni bukanlah dibuat begitu sahaja Macam kita tahu, dia akan menggantikan sistem pencen gaji kaki tangan awam, utamanya mereka yang akan dilantik pada masa hadapan. Yang sekarang ni, yang menikmati sistem pencen ni, diorang tak terkesan lah. Tapi pengambilan baru akan menggunakan sistem KWSP. Kalau kita ingat, ada satu berita ni yang pada bulan Januari 2024, iaitu penjawat awam tetap baru tidak berpencen. Jadi pada tahun ni, mereka yang dilantik dalam sektor perkhidmatan awam ni, dia dibekukan sementara dia orang punya lantikan tetap, tapi lepas penstrukturan semula gaji ni, maka mereka akan dimasukkanlah ke dalam sistem jawatan tetap, tapi mereka akan dapat sistem KWSP, bukan pencen lagi lah. Ini adalah satu bentuk reformasi ekonomi ataupun economic and structural reform yang dibuat oleh pentadbiran pada hari ini, dan kita tahu bahawa sebenarnya untuk melaksanakan reform dalam sistem pencen ni, dia bukanlah sesuatu yang mudah sebab dia akan melibatkan populariti politik lah. Tapi kalau tak dibuat, kesannya akan lebih teruk pada masa hadapan, sebab pada bulan Mac 2024 seperti di atas dilaporkan bahawa bayaran pencen meningkat lebih daripada 1 bilion setiap tahun, which means that sistem pencen kita ni dia tak sustainable, dia ballooning, semakin membesar daripada setiap tahun ke setahun. Okey, berapa banyakkah wang yang dibelanjakan oleh kerajaan setiap tahun untuk membiayai kos pencen ni? Jawabnya adalah sekitar 20 bilion hingga 25 bilion macam itulah. Jadi, kalaulah kata kita tak bertindak sekarang, apakah yang akan berlaku guys? Pada tahun 2040 dijangka perbelanjaan untuk pencen sahaja akan mencecah 50 bilion ringgit. Jadi, sama ada kita suka ke, tak suka ke, kita terpaksa bergerak kepada sistem yang baru, iaitu beralih daripada pencen kepada KWSP. Dan kepada penjawat awam yang bakal menerima kenaikan lebih daripada 13% menjelang 1 Disember 2024 ni, semoga korang rasa happy dan korang akan bekerja dengan lebih kuat lagi demi kebaikan sektor awam negara kita. Iya. Okey, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar baru saja umum tadi, gaji penjawat awam akan dinaikkan sebanyak 15% bermula 1 Disember 2024, 1 Disember tahun ni. Dan kenaikan ni adalah kenaikan tertinggi, paling tinggi dalam sejarah perkhidmatan awam negara Malaysia ni. Kau tahu berapa peruntukan yang terlibat? 10 bilion ringgit peruntukan yang dilibatkan untuk buat benda ni. Kau tahu? Ni Anwar Ibrahim, dia kata pendapatan menyeluruh penjawat awam ni, baik gaji ke, allowance tetap ke, mestilah lebih 2,000 sebulan bermula tahun ni. Belum ada lagi seorang Perdana Menteri yang begitu kasih dan cakna kepada rakyat Malaysia. Ini nih cara mengira kenaikan gaji. Wah. Okey, saya dah sediakan satu jadual di sini, di mana kolom ni saya dah letakkan nama, gaji lama, juga kenaikan persen. Alhamdulillah lah, apapun itu yang terbaik untuk teman-teman semua ya teman-teman ya. Sama dengan, lepas tu kita ke gaji lama, kita cuma tikar semua gaji lama. Okey, kemudian kita letak tanda star di atas, kurungan 100 campur dengan kadar kenaikan gaji baru 15%. 15%. Ini. Kemudian kita tutup kurungan dan kita letak peratus.
tekan enter dan kita dapat Wah, gaji baru. itu hasilnya. Kita di sini, kemudian kita tarik ke bawah. Dan di sini kita akan dapat dapat tahu Wah, gaji baru itu komplit yang terkini dan sekiranya kita kenaikan nak lihat gajinya. perbezaan gaji baru dengan gaji lama, kita cuma letak sama dengan. Okey, lepas tu kita pergi ke gaji baru, tolak ke gaji lama. Tekan enter dan kita nampak kat sini ada Dah perbezaan. Dan kita settle. tarik terus sekali dan sini semua ada Alhamdulillah. perbezaan gaji baru dan lama. Sekian, terima kasih. Wah. Semoga bermanfaat untuk semua. Itu ya teman-teman ya, alhamdulillahirabbil alamin gitu kan, ada info yang baik, ada berita yang baik tentu saja untuk teman-teman kita, sahabat-sahabat kita tentunya di Malaysia. Ada kenaikan gaji tuh kan sampai 15% itu sepanjang sejarah yang terbanyak ya teman-teman ya. Wah, luar biasa sih ya ini ya teman-teman ya. Untuk teman-teman semua alhamdulillahirabbil alamin. Kita juga ikut senang mendengarkannya ya teman-teman ya. Dan itu info terbarunya dari negara jiran kita yaitu Malaysia. Ada info terbaru, berita terbaru yaitu kenaikan gaji dari penjawat awam. Tentu saja kalau di Indonesia sebutannya PNS. Alhamdulillahirabbil alamin, senang bisa mendengarkannya tentu saja. Dan oke teman-teman, demikiannya video kita hari ini. Aku akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya. Bye bye, see you next time. Bye. Love is true.